mulakan kelas kita pada petang ini dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Amin. Baik. Okey, untuk kelas Zoom terakhir kita, Zoom terakhir hari ini, okey, kelas VM Zoom terakhir kita hari ini, kita akan pergi kepada kata kerja, okey. Di mana pada saya kata kerja memang awak pandai sebenarnya, kata kerja tak ada masalah pun. Okey, masalah kamu adalah untuk memahami maksud dia. Okey, penggunaan kata kerja tu sendiri mengikut konteks ayat tu. Okey, kalau kita bagi ayat macam ni, apa kata kerja yang sesuai yang perlu kita guna. Jadi itu yang menjadi masalah buat kamu. Okey, disebabkan kekurangan kosa kata. Jadi hari ni selain daripada kita kosa kata tu apa? Kosa kata tu apa? Maksudnya perkataan barulah. Menambahkan perkataan baru. Okey, perkataan yang baru awak dengar. Okey, Iz jangan lupa tanya ya. Tak faham tanya Iz ya. Okay, Amar Rashid, okey ke tak tu? Ada tak dekat situ Amar? Ada. Okey. Baik, untuk hari ni kita boleh tengok saya punya screen share. Saya share sikit. Okey, baik. Okey, saya nak buku kamu, ada buku pemahaman, boleh juga rujuk buku Genius kamu. Saya pun ambil daripada buku Genius kamu, muka surat 60. Sini saya dah nyatakan, jangan tanya saya dah lepas ni Boleh rujuk buku Genius muka surat 60. Okay, saya tu ada. Kenapa ya Amar? Kenapa Amar? Tak, saya tertekan. Oh, tertekan. Okey, tak apa. Okey. Saya ambil daripada situ juga. Okey. Semua dah ada buku Genius Boleh nampak dekat situ. Siapa yang tak ada, tengok saya punya screen lah. Okey. Sekejap. Okey, pada siapa yang baru masuk, pastikan ada buku Genius, ada buku pemahaman untuk kamu tulis maksud perkataan baru. Ataupun dekat buku Genius tu pun awak boleh tulis Jadi hari ni kita nak belajar kata kerja mengikut konteks ayat, konteks gambar yang diberikan kepada kamu. Okey, gambar macam ni, apa kata kerja yang perlu kita guna? Okey, baik. Cuba lihat ni, sama je. Saya ambil daripada kamu punya buku Genius. Okey. Okey. Perbuatan ini kita panggil sebagai mengetut. Apa itu mengetut? Saya dah bagi maksud dekat tepi sini. Mengetut bermaksud, ataupun boleh nampak kat sini dia buat apa? Dia pegang pisau, dia pegang batang pokok, dia belah sikit dekat sini. Okey. Mengetut adalah hasil daripada mencantumkan tunas daripada satu pokok pada pokok yang lain yang sama jenisnya, supaya menjadi pokok yang lebih baik. Okey, macam ni. Kadang-kadang bila kita tanam pokok, pokok tu membesar tetapi buah tak keluar. Okey? Jadi dalam konteks ini, mengetut ini adalah satu konteks ayat mengenai penanaman lah. Hari ni kita nak bina ayat mengenai penanaman. Okey, mengetut ni adalah salah satu cara bagaimana kita nak cantumkan dua pokok, tunas pokok, satu pokok lain, pokok yang sama jenis, dan kita cantumkan supaya pokok tu jadi lebih baik. Sebab kadang-kadang pokok ni besar je, batang cantik, daun rimbun tapi buah tak keluar. Maksudnya kurang subur. Jadi macam mana kita nak bagi pokok tu jadi lebih subur? Kita boleh guna kaedah mengetut. Okey, boleh faham maksud mengetut? Boleh tak? Ada apa Boleh. tak? Boleh. Okey, jadi itu mengetut. Jangan pelik pula kalau keluar dalam gambar, ada pentaksiran kita bagi akan datang, kamu tak tahu apa yang sedang dibuat. Memang mengetut macam inilah cara dia. Dia akan ambil pisau, dia potong sedikit. Itu buah mangga ke? Apa dia? Buah mangga. Buah mangga. Okey. Saya nak awak tahu proses dia macam mana. Okey. Daripada kulit tu, dia akan potong sedikit kulit dia tu, nanti dia akan letak tunas baru. Satu pucuk. Tunas tu apa? Tunas tu maksudnya pucuk pokok yang lain. Pucuk, tahu pucuk? Yang hijau muda tu dekat pokok. Pokok kan, daun kan ada color hijau pekat, ada yang hijau muda, betul tak? Yang hijau muda tu, dekat atas-atas tu kita panggil tunas. Masih kecil. Yang kecil itulah akan dicantumkan dekat pokok tu.
untuk jadikan pokok tu lebih subur. Boleh faham? Cantumkan tu macam mana? Dia Apa macam dia? cantumkan tu macam mana? Macam saya tak dengar, tak jelas lah Iris. Dicantumkan tu macam mana? Dicampurkan? Cantumkan. Dicantumkan. Oh, dicantum macam mana? Dia guna plastik ha. je. Macam orang guna selotip tu. Dia balut dengan plastik. Jadi dua tu melekat lah. Okay, ini tunas baru, ini pokok. Contohlah. Lepas tu dia guna plastik. Pusing. Okay, itu mengetut lah. Okay. Jadi yang perlu awak tahu, mengetut tu ada. Jangan kata, cikgu ni main-main lah. Apa ni bagi perkataan merepek-repek. Tak ya. Dia dari perkataan tut sebenarnya. Ada. Ini adalah dalam proses penanaman. Sebab tu hari ni kita belajar macam mana konsep membina ayat menggunakan konteks yang betul. Okey, jadi sekarang apa yang saya mahu, kamu cuba bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang kita beri. Okey, jadi saya nak semua orang, ada berapa orang? 12 orang, bina ayat mengetut berdasarkan gambar. Perkataan kamu mestilah lebih daripada 8 patah perkataan. Saya tak nak terima 8 ke bawah. Okey. Baik, saya nak 12 jawapan bagi chat dengan saya. Kamu boleh mula membina ayat kamu. Kalau anda kata saya dah terima jawapan kamu, kamu boleh tulis dalam buku Genius kamu. Okey? Perlu buat kerja banyak kali. Boleh faham? Okey, chat dengan saya dahulu untuk saya semak sama ada kamu punya bina ayat tu okey atau tidak. Ya? Kalau okey, terus tulis jawapan kamu dalam buku Genius. Amni, boleh faham Amni? Amni okey? Okey. Okey, Batrisha yang baru masuk, hari ini kita belajar kata kerja. Perkataan pertama adalah mengetut. Ini maksudnya saya nak kamu bina ayat. Boleh Batrisha? Boleh. Okey. Nasif okey? Senyap je? Okey je. Okey. Jaafar okey? Jaafar. Kenapa Jaafar tak respon ni? Akram okey? US dollars to regulators across the world. Okey, saya mahu jawapan sekarang. Saya baru terima satu chat daripada Huaida. Huaida, mengetut buah mangga salah. Iris ke Arisa pun mengetut buah mangga. Kita bukan mengetut buahnya. Faham tu? Dia punya batang kayu. Batang. Mengetuk kalau mengetuk buah batang. mangga, dekat buahnya tu. Jadi betulkan semula. Itu bukan kayu Mengetuk batang. Batang. Ataupun terus saja mengetut pokok saja. Okey? Betulkan situ. Huaida punya penerangan untuk dijual. Kita tak ketut untuk kita jual. Awak nak jual apa sebenarnya Huaida? Okey, so betulkan kat situ. Iris, mengetuk buah mangga tu salah sikit. Penerangan dah okey. Khaira, ejaan hati-hati mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okeylah, bolehlah Khaira. Kalau ada lebih maklumat lebih bagus. Tengok kenapa kita ketut. Mengetut pokok buah mangga. Mengetut tu apa? Mengetuk pokok buah mangga ke? Pokok. Mengetuk pokok buah mangga, betul? Pokok mangga je, tak perlu pokok buah mangga. Okey, pokok saja. Mengetuk kayu, bukan kayu Huaida. Pokok Arisha, Pak Samad sedang mengetuk. Okey, kamu banyak juga yang bagi pokok tu menjadi lebih baik. Apa maksud awak dia jadi lebih baik? Sesuatu pokok lebih baik macam mana sebenarnya? Lebih macam macam boleh produce banyak buah mangga yang macam Produce banyak? buah mangga yang macam okey, daripada awak guna supaya pokok tu jadi lebih baik, lebih baik awak guna supaya pohon itu berbuah apa? Lebat contohnya. Okey?
Tak perlu guna lebih baik. Itu general untuk saya lah, saya bagi awak. Okey, betul kan tu Pakcik Abu mengetuk pokok di... Supaya pokok tu apa dia? Banyak lebat. Lebat. Supaya Supaya pokok buahnya tu lebat. Supaya buahnya Supaya buah mangga menjadi lebat. Okey. Supaya buah di pokok itu, di pokok salah tu Nasib pada pokok itu tak perlu lebih lebat, menjadi lebat, sudah cukup. Okey. Huwaida, Pakcik Abu mengetuk pokok di kebunnya untuk dimakan bersama kawannya. Awak ketut buah tu memang untuk dimakan bersama kawan ke? Saya rasa ada penerangan yang lebih baik. Okey. Huwaida boleh cuba lagi. Nasi betulkan sikit tadi yang saya sebut. Iris. Okey, Iris punya saya terima. Boleh tulis lah. Okey. Huwaida semula saya baca mengetuk pokok di kebunnya supaya buah mangga menjadi lebat. Okey, Huwaida saya boleh terima dah yang terbaru. Khaira. Okey, saya boleh terima. Betul dah. Arisha. Okey, saya terima Arisha. Okey, Nasib betulkan dahulu. Okey, pada siapa yang baru masuk, saya minta kamu untuk membina ayat dari perkataan yang saya bagi dekat sini. Maksud dia ini, okey, bina ayat pastikan berdasarkan gambar. Jangan lari daripada gambar. Akram. Pak Abu mengetuk pokok mangga untuk menjual. Akram, kalau guna untuk, ayat tu sepatutnya jadi ayat pasif. Bukannya untuk menjual, tapi untuk dijual. Okey. Betul ke awak ketuk pokok buah untuk awak jual sebenarnya? Apa fungsi ketut tu sebenarnya? Apa fungsi ketut pula? Apa fungsi tut tu sebenarnya? Fungsi dia apa tadi? Saya bagi tahu. Kita nak tut buah tu. Untuk apa Nasif? Kenapa kita tut buah pokok? Nasif. Selalu Nasif ni cakap. Tak cakap pula. Untuk apa kita tut? Bukan sebab kita nak jual ke apa. Kenapa kita tut? untuk menjadikan pokok tu lebih lebat. Apa yang lebat pada pokok tu? Daun dia? Buah. Jadi kena bagi tahu buah. Okey, fungsi tut. Jadi Akram, untuk dijual di pasar raya kurang tepat sebab kita tut sesuatu pokok untuk menjadikan pokok tu lebih baik ataupun menghasilkan lebih banyak buah. Boleh Akram? Boleh ya? Okey, Nasif. Betul dah, boleh tulis Nasif. Akram belum lagi Buku Ya, saya dah hilang. Apa dia? Dah hilang. Tulis dalam buku pemahaman. Amar okey Amar? Saya tak dapat jawapan Amar pun. Okey. Mana jawapan Amar? Dah bagi ke belum? Belum kan? Is try mengetut. Write the sentence. Tulis ayat from the word mengetut. Mengetut is you want to combine satu pokok, tuan pokok, ikat. Nak jadikan it is much more better pokok lah. Pokok yang lebih baik. Try to do. Mana lagi jawapan? Saya tak terima jawapan lagi. Akram. Baru betul. Itu fungsi tut ya. Kalau anda kata awak nak buat menjual di pasar, boleh. Abu mengetut pokok mangga supaya buah mangga menjadi lebat lalu menjualnya ke pasar raya. Itu betul. Faham? Ya, Amar. Kenapa, Amar? Tak ada apa-apa. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Jadi ingat, dalam konteks ayat, kita ada fungsi lah
Tut tu untuk apa? Sebab tu kita kena bina ayat ikut konteks ayat. Tut tu apa? Lah. Inilah dia tadi saya bagi tahu. Inilah tut. Perbuatan mencantumkan dua pokok untuk menghasilkan pokok yang lebih baik. Nama dia tut. Tapi perbuatan awak tu kita guna menge. Kita tambah imbuhan. Kata dasar dia tut sebenarnya, Iris. Faham? Sama dengan membaca lah. Baca. Oh Ama, ya ke? Okey Ama, tak apa. Ama kalau awak nak rehat pun tak apa Ama. Tak payah masuk kelas saya. Sebab saya faham kalau sakit mata tu. Okey Ama? Okey, jadi dah faham tut ya? Okey, kalau dengar okey, baik. Okey, jadi boleh faham itu tut. Tolong ingat ada perkataan tu wujud ya. Bukan kita saja-saja je bagi. Hanifah okey? Hanifah? Arisha? Hana Khaira? Hana? Hana okey? Mana jawapan Hana-nya? Tak ada pun. Fia pun tak, saya tak terima jawapan. Arisha pun tak ada. Saya tak panggil, tak nak Ya. Saya tak faham apa-apa. Kenapa tak tanya? Arisha, mana bina ayat awak? Yang mana? Ni lah perkataan ni. Saya dah bagilah. Arisha dah bagi Oh, okey. Minta maaf. Senyap sangat. Hana, saya nak awak bina ayat daripada perkataan ini. Apa maksud perkataan ni ada dekat sini. Ni maksud dia. Jadi bina ayat berdasarkan gambar dan juga perkataan. Boleh Hana? Cepat 1 minit saya bagi pada Hana dan yang lain. Jaafar pun tak ada bagi saya jawapan pun. Fia pun tak ada. Kenapa tak boleh pula Hana? Apa masalah pula tak boleh, orang lain semua boleh. Masih tak faham. Okey, pada siapa yang baru masuk, siapa boleh cerita? Siapa boleh terangkan semula? Siapa nak terangkan semula apa maksud mengetut tu? Sebab ada yang tak faham. Macam mana dia nak bina ayat sebab dia tak faham. Jadi yang nak cuba terangkan? Ada? Iris boleh cerita? Tak boleh? Alah, siapalah yang boleh cerita ni? Oh, saya faham, saya tahu. Teacher lah cakap. Saya pula yang cakap. Saya dah terang daripada awak yang awal-awal. Takkanlah awak tak tahu. Tak nak tu saya panggil Waidah. Cepat Waidah. Apa yang awak faham? Siapa nak bantu ni? Waidah kan dia punya mic kan tak boleh dengar. Macam mana nak mengetut pokok ni dalam gambar ni? Okey, kejap. Okey, saya ulang semula kali terakhir. Apa itu mengetut? Mengetut adalah perbuatan daripada awak cantumkan tunas satu tunas pokok pada pokok yang lain, tapi syaratnya jenisnya sama supaya pokok tu jadi lebih baik. Contohnya macam ni. Ni pokok mangga kan? Contohlah ini pokok mangga biasa. Siapa pernah makan mangga harum manis? Saya. Tak tahu beza dia. Okey, pokok mangga dia bukan hanya ada satu je tau. Kan mangga ada mangga apple, ada mangga harum manis, ada mangga yang panjang, betul? Spesiesnya adalah pokok mangga. Jadi macam mana kita nak tut? Tut syarat dia yang pertama, pastikan awak ada satu tunas dan juga sebatang pokok yang hidup. Okey? Sebatang pokok yang hidup tu terpulanglah mangga apa. Contohlah mangga yang sebatang pokok yang ada dekat rumah awak tu hidup. Okey, tapi buah tak keluar. Contohnya adalah pokok mangga harum manis. Okey? Tunas tu pula awak ambil tunas buah mangga apple contohnya. Awak cantum dekat sini. Ni cara dia nak mengetut, kopek kulit dia ni, letak tunas dekat sini, saya lukislah. Okey. Awak potong guna pisau kulit dia ni, kemudian awak letak tunas dekat sini, awak balut dengan plastik. Nanti awak tinggalkan dalam berapa lama, nanti kulit ni akan bercantum, pokok tu pun akan insya-Allah akan menjadi lebih baik.
Pokok harum manis awak tiba-tiba berbuah jadi lebat. Selalunya setiap tahun keluar 2 biji aja contoh. Okey, lepas awak buat proses mengetut ni, pokok tu jadi lebih, buah dia jadi lebih lebat. Boleh faham Hana? Dan yang lain, boleh faham? Boleh? Boleh. Itu dia mengetut. Mengetut tu adalah perbuatan mencantumkan tunas daripada satu pokok kepada pokok yang lain tapi sama jenis supaya pokok tu jadi lebih baik. Boleh faham kan? Tunas tu apa? Tak faham pula. Tunas tu apa tadi saya bagi tahu? Pucuk. Tunas tu pucuk pokok. Tahu pucuk? Pernah nampak tak? Tak pernah tahu. Allah mak. Ni kan pokok mangga, kan? Pokok mangga kan ada yang daun hijau, betul tak? Lepas tu dia akan tumbuh keluar daun yang baru, betul? Cik, daun hijau tu yang kat mana? Dekat atas mangga Dia betul? kat atas pokok lah. Kat pokok kan dia ada dua jenis warna hijau kan? Satu hijau pekat, maksudnya daun tu dah tua lah. Satu lagi hijau muda. Yang hijau muda kecil aja baru nak tumbuh, itu kita panggil sebagai tunas. Boleh faham? Boleh ke tidak? Nanti pergi kat luar, Boleh tengok lah. pokok Tengok pokok, cuba tengok ada tak daun yang macam kecil je warna hijau, hijau muda. Macam hijau lumut. Nah, itu semua tunas kita panggil. Dia baru nak tumbuh membesar. Kita panggil tunas. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ya? Jadi Boleh, siapa? boleh. Okey. Akram dah faham Hana faham? Okey, Batrisha. Pak Abu mengetuk pokok mangga supaya menjadi lebih baik untuk dijual. Apa maksud awak, Batrisha, lebih baik? Macam mana pokok tu jadi lebih baik? Okey, tadi saya dah terang dah kepada yang sebelumnya, pokok yang daripada awak guna menjadi lebih baik, kita bagi tahulah macam mana pokok tu lebih baik. Okey, contohnya pokok yang lebih baik biasanya buah yang dihasilkan lebat. Okey, jadi Pak Abu mengetut pokok mangga supaya pokok mangganya mengeluarkan buah yang lebat untuk dijual. Okey, boleh? Mbak Trisha betul kan dekat situ? Nanti tulis dalam buku Genius. Okey, jadi boleh faham yang ni Okey, kita sambung yang lain boleh? Boleh ya? Okey, kita pergi pada gambar yang kedua. Saya rasa masalah awak yang ni je lah, awak tak faham sangat mengetut tu apa. Okey, saya dah bagi maksud Yang kedua, menyauk. Saya nak bina ayat menyauk. Apa itu menyauk? Perbuatan menangkap ikan menggunakan alat yang dinamakan sauk ataupun penyauk. This one is penyauk. The action, perbuatan awak guna benda ni untuk tangkap ikan, kita panggil menyauk. Boleh faham? Jadi saya nak bina ayat 8 perkataan ke atas. Okay. Is, I think you understand, right? Try to give me the sentence. Okay. Buku Genius, muka surat 60. Okay, saya masih menanti bina ayat menyauk. Tengok gambar betul-betul. Guna gambar ni, jangan buat ayat kamu sendiri. Mesti berdasarkan gambar. Dekat mana tu teacher? Dekat mana? Boleh guna kolam, sungai pun boleh. Di mana tempat yang kita boleh tangkap ikan lah. Ini macam ikan yang lebih dipelihara lah ni. Kolam dia sendiri. Is, can you try? Give me one sentence. Just a simple sentence, it's okay. For you, a simple sentence. Less than 5 words pun okay. Only for is. Special treatment for is. Apa ni? Yang lain kena 8 ke atas. Kenapa dia menyauk ikan tu? Kenapa? Sebab dia nak jual ke? Awak rasa kita sauk ikan nak buat apa? Dia nak makan. Boleh tak makan? Boleh. Boleh tak dia jual? Boleh. Boleh je, tak ada masalah. Pastikan berkaitan lah.
Arisha, jawapan Arisha. Sangat bagus, saya terima. Akram. Okey Akram, ini kata kerja aktif, mesti ada objeknya. Ahmad menyauk, menyauk apa? Di sungai menggunakan sauk. Menyauk apa? Akram salah dekat situ. Akram kena tahu, kalau dia kata kerja aktif, yang kena ada objek, awak tak tambah objek, kita kategorikan ayat awak terus salah, kosong. Tak boleh bantu pun. Padahal yang lain betul. Kena ada objek. Huwaida, Pak Abu menyauk ikan untuk menjual ikan di pasar. Okey, sekali lagi saya ulang. Kalau guna untuk, kita kena guna perkataan selepasnya mestilah kata pasif. Bukan untuk menjual, untuk dijual. Boleh Huwaida? Huwaida pula. Oh, Khaira Nabiha untuk menjual ikan. Minta maaf Huwaida, salah. Huwaida betul Okey, Huwaida betul, saya terima. Khaira tu salah. Untuk menjual ikan di pasar. Untuk dijual baru betul. Okey, Akram dah betul dah. Yang lain, Nasif. Kenapa tak cuba? Nasif bagi jawapan kamu lah, menyauk. Nak dengar sikit. Ahmad Nasif. Ahmad Nasif Nazrin. Di manakah kamu? Ya, Syah. Kongsi jawapan. Okey, Huwaida ya awak. Kongsi jawapan awak. Tak tulis lagi. Baca jawapan awak. Apa saya betul tak teacher? Saya tak tahulah. Apa pula yang tak tahu ni? Nak bina ayat menyauk tu. Ramai orang boleh bagi. Okay, Pak Abu. Pak Abu. Menyauk ikan. Bagi nama sikit. Ikan apa ni? Ikan apa tu? Ikan keli. Okey. Menggunakan alat yang dinamakan sauk. Panggil je lah nama dia. Penyauk. Menggunakan alat penyauk. Tak perlu. Alat tak perlu. Penyauk tu pun dah menunjukkan menggunakan alat penyauk. Lagi? Tu je? Tu je lah. Semula? Pak Abu menyauk ikan menggunakan penyauk. Lagi panjangkanlah sikit. Untuk apa? Untuk menjual ikan di pasar. Untuk menjual? Tadi saya dah pesan dah, kalau untuk belakangnya tak boleh guna men, kena guna di. Jadi untuk dijual boleh. Untuk dijual. Untuk dijual. Oleh Pak Abu. Okey. Boleh. Hana Khaira, Pak Abu menyauk ikan keli di sawah untuk dijual dan membuat lauk untuk makan malam. Okey. Yang pertama, Hana, ini bukan sawah. Cuba tengok betul-betul. Kalau sawah dia ada padi kan? Cik, ayat saya betul ke? Betul. Betul kan? Okey, Hana kena tukar daripada sawah. Jangan pelik sebab ada je yang bagi saya macam tu. Okey, Hana ni bukan yang pertama lah. Saya tegur juga Ini bukan sawah sebab kita tak nampak bentuk-bentuk padi. Jadi tak boleh guna sawah lah. Okey, dan biasanya dekat sawah kita takkan bela ikan. Okey, ni macam dia macam membela ikan ni. Okey, kita tak guna sawah, betul kan, sama ada sungai ataupun laut ke. Okey. Okey, di sawah untuk dijual dan untuk dibuat lauk Hana, bukannya dan membuat lauk. Dan untuk dibuat lauk makan malam. Baru betul. Hana betulkan kat situ Pak Abu menyauk ikan keli. Tapi kan satu lagi lah. Walaupun saya rasa mungkin boleh terima, tapi kita kena tengok jugalah sebab gambar ni ada gaya macam ikan keli ke? Ada misai tak? Is it catfish? Izzuman, is this catfish? You know catfish? Tahu? Ikan keli? Tahu? Is it true is a catfish? No, Betul ke? It's not a catfish. Itu bukan ikan Aku- keli. Catfish. Okay, nampak macam kalau kita buat, saya rasa mungkin boleh sesetengahnya, tapi lebih baik kalau kita bagi ikan yang kita rasa memang kita recognize betul. Kita rasa betul. Macam ni, ikan keli mesti ada misai kan? Ikan koi. Ikan koi ke, ikan patin ke.
Ikan selain daripada ikan yang kita nampak sangat fizikal. Ikan koi boleh makan ke? Biasa orang buat perhiasan, orang tak makan sangat pun. Masakkan lauk yang sedap. Buatlah ikan lain. Okey? Sebut ikan, sangat bagus. Sebut je ikan. Tak payah nak ikan apa pun boleh juga. Tapi kalau kamu bagi nama tu, banyaklah sikit markah kamu. Ikan salmon je. Ikan salmon. Je. Oh. Pastikan kalau ikan salmon, jangan cakap menyauk ikan tu dalam sungai. Sebab salmon tidak tinggal dalam sungai. Boleh? Dia dekat laut kan? Salmon dalam laut. Jadi kalau kamu nak guna salmon boleh. Tapi jangan kata menyauk ikan salmon di sungai. Gelak orang baca salmon tak ada dekat sungai. Memang ada dekat laut. Okay. Ikan jerum melampau Nasif. Takkanlah awak nak tangkap ikan jerum. Oi. Kan sebut ikan ataupun ikan yang kita nampaklah jelas. Ikan keli tu pun saya rasa mungkin boleh lah. Kalau dengan saya tak terima lah. Sebab tak ada gaya ikan keli. Okay. Okay, terima kasih kepada siapa yang mencuba. Boleh tulis jawapan. Saya makan ikan. Mestilah saya makan ikan. Ikan sedap kot. Tapi saya pilih ikan lah. Saya pun memilih juga. Tapi depend lah ikan apa. Ikan jerum saya tak makan lah. Okay. Khaira Nabiha untuk dibuat makan tengah hari. Betul. Okay. Khaira boleh diterima. Siapa yang saya terima tu boleh tulis dalam buku Genius terus. Okay. Jadi itu yang kedua. Menyauk adalah perbuatan tangkap ikan guna alat yang dipanggil sebagai sauk. Okey, itu kena ingat. Okey. Mana kena rasa lah Ana kalau nak tahu. Dia ada macam-macam rasa. Okey, seterusnya. Mengutip. Ini senang sangat ni, tak reti buat tak tahulah saya. Mengutip adalah perbuatan memungut benda kecil-kecil satu demi satu. Itu adalah mengutip. Okey, sekarang saya nak ayatnya. Tengok gambar. Dekat mana tempat ni? Dia kutip apa? Guna apa? Siapa ni? Okey. Janganlah guna nama orang Melayu je, pelbagaikanlah. Kita kan satu Malaysia. Amni, are you okay? Okay, teacher. Amni, try to do mengutip. Mengutip means? Nampak gambar? What does that mean, Amni? If you don't know in bahasa pun. Apa tu mengutip, Amni? Cik, telur ayam tu kita guna untuk buat telur ke? Yang telur biasa tu. Apa? Saya tak dengar. Telur ayam tu kita guna untuk macam Telur ayam. yang kita buat telur. Inilah. Betul lah. Itulah dia. Apa lagi nak buat? Okay, saya terima daripada Nasif. Oh, Nasif mentang-mentang lah saya suruh guna nama orang bukan Melayu. Main lagi. Ayo, mengutip benda kecil. Benda apa tu Nasif? Apa yang dia kutipnya? Saya nak tahu. Benda kecil satu demi satu. Nasif, yang ni saya bagi tahu maksud dia. Apa tu mengutip? Nasif ni salah mengutip benda kecil satu demi satu. Kurang tepat kat sini. Risha, Pak Adam. Okey, betul lah Risha. Saya terima. Macam ni lah panjang, bagus. Mengutip maksud tu quotes. Bukan. It's from the word kutip, Amni. Kutip. Tengok gambar. Apa tu kutip? Ni. Can you tell me, Amni? Ni apa ni? Dia tengah buat apa tu? Yes, can you tell me? Saya betul. Can you help Amni? What is kutip? Do you understand what is this? Apa ni? What teacher? Sorry? Picking up. What is it? Pick it. Okay? Pick it up. Okay? Ambil. Mengutip sama dengan ambil. Kutip. Is Pick one by one. Pick up. Itu. Ya, betul. Pick up. Okay. Itu dia Cik, ayat saya betul tak? Okay, Amni ya. Amni, boleh buat ayat. Tolong buat ayat Amni Saya tengok dulu. Arisha saya terima dah tadi. Nasif. Okey. Untuk dibeli oleh Pak Abu.
Untuk dibeli ke untuk dijual? Awak kutip telur tu untuk dibeli ke untuk dijual? Oh, awak boleh dibeli oleh Pak Abu. Dijual. Kalau dijual kepada Pak Abu. Oh, sekarang ni Nasif menggunakan oleh. Dibeli oleh Pak Abu. Untuk dibeli oleh Pak Abu. Betul tak ayat Nasif tu? Jackson mengutip telur kecil satu demi satu untuk dibeli oleh Pak Abu. Betul tak? Untuk dibeli oleh Pak Abu. Siapa rasa betul jawapan Nasif? Okay, boleh jugalah sebab awak guna dibeli oleh. Kalau dijual kepada okay, boleh saya terima. Bolehlah. Okay, Iris, Abah mengutip telur ayam itu kerana Abah mahu membuat telur hancur untuk anaknya. Scrambled egg ke maksud awak? Telur hancur. Is it? Iris? Ya, okay. Ya. Betul? Huwaida, Harrison. Oh, nama orang putih terus. Bagus. Boleh. Maksud saya kan awak nak guna nama orang luar tu boleh. Kita kan Malaysian kan. Kalau Malaysian kan mesti ada orang Cina, orang Melayu, orang India. Tu yang saya nak. Gunalah nama Pak Cik Chong. Kan? Ni Harrison yang buat awak. Tentang lah saya suruh guna nama orang luar. Jackson lah awak bagi saya. Boleh. Main lagi. Luar negaranya awak. Okay, Harrison mengutip semua biji telur. Semua biji telur. Kalau semua ya, Huwaida, tak perlu biji ni. Semua telur ayam sahaja. Biji digunakan kalau awak ada bilangan. 10 biji. Baru betul Huwaida? Semua biji jadi tukar semua telur ayam di kawasan rebana untuk dijual di kedai. Okey, ni betul. Iris, Abah mengutip telur ayam itu kerana dah ada dah tadi. Betul dah. Batrisha, ayah mengutip telur ayam satu demi satu untuk dijual di pasar. Betul. Iris, kerana Abah mau membuat telur ayam untuk anak sama. Berapa kali Iris ni hantar kat saya ni? Oh Allah. Akhirnya. Ada juga seorang Pak Chong. Pak Chong? Bolehlah Pak Chong. Okay, mengutip telur ayam supaya dapat membuat sarapan. Banyak tu dikutip. Boleh ke buat sarapan banyak tu? Possible tak? Sama dengan Iris juga. Lah saya pun tak perasan. Tengok gambar. Takkan ada kutip sebanyak ni untuk dia buat telur hancur? Takkan ada kutip sebanyak ni untuk dia buat sarapan? Logik tak? Boleh je dia simpan kat peti ais dia. Tapi kalau daripada ayat awak tu nampak semua ni awak buat telur hancur. Mana yang lebih sesuai berdasarkan konteks ayat? Mestilah lebih sesuai kita kutip untuk kita jual. Kalau awak nak guna makan boleh supaya separuhnya kita boleh makan, separuh lagi awak jual. Contoh macam tu. Okey lah. Okey. So Akram kurang tepat Pak Chong mengutip telur ayam supaya dapat membuat Ayat saya salah lah. Sebab terlalu banyak ni dekat sini ni. Tak logik pula. Okey. Cubaan yang seterus Huwaida okey betul dah. Khaira. Okey, Khaira betul. Okey, Pak Chong, okey ayat Akram Pak Chong mengutip telur ayam supaya bukan dapat membuat sarapan, dapat dibuat sarapan, lalu yang lebih disimpan, lalu sepatutnya yang betulnya Akram, lalu yang selebihnya disimpan. Boleh? Boleh Akram? Akram okey tak? Dengar tak jawapan saya tadi? Dapat dibuat sarapan. Dengar. Lalu yang selebihnya disimpan. Yang ni okey. Kalau betul kan yang tu, okey dah jawapan kamu. Hana, mana jawapan Hana? Hana dah bagi belum? Ke tak faham juga mengutip Hana? Hana faham tak? Okey, mana ni contohnya Hana? Jawapan saya betul tak kali? Betul. Kalau awak dah betulkan tadi, betul lah. Yang saya cakap tu mana jawapan Iris? Tak, saya punya lain. Mana Abah mahu memberi telur itu kepada orang yang memerlukan. Siapa itu orang yang memerlukan? Siapa Orang yang miskin. memerlukan? Hana, salah tak ada masalah Hana. Kita belajar. Jadi orang boleh belajar daripada kesalahan. Orang yang tak ada duit lah teacher. Saya tulis kat situ kepada orang miskin. Seperti orang miskin contohlah. Okey je Iris, saya boleh terima.
Boleh. Ana cubalah, janganlah takut salah yang lain tu. Semua orang pun boleh salah. Kalau salah, kita perbetulkan. Kepada orang miskin kan teacher? Kepada, sebenarnya boleh jawab begitu. Kepada orang yang memerlukan seperti Asnaf contohnya. Kita tambah je seperti apa Iris. Boleh? Okey, itu mengutip. Kena tahu konsep mengutip adalah memungut benda yang kecil-kecil satu demi satu. Lihat gambar ni dekat reban, ada mention reban, bagus. Siapa orangnya? Awak cerita pula dimasukkan dalam bakul. Kan lebih panjang ayat awak. Boleh, saya je baca Hana. Boleh faham? Jadi kalau ada gambar sangat membantu kamu memanjangkan ayat sebenarnya. Okey, boleh je buat. Pak Cik Chong mengutip beberapa biji telur ayam berdekatan reban lalu memasukkannya ke dalam bakul untuk dijual keesokan harinya. Contohlah tu. Awak guna semua, ada reban, ada bakul, ada telur, pelbagai kan. Okey, cuba yang ini. Menanam. Ni sangat senang. Menanam. Lihat gambar, dia tanam apa tu? Jangan suka-suka hati awak tanam ni. Tu gambar apa? Iris. Dia tanam apa tu Iris? Tanam liquid tak tahu lah. Tak tahu dia tanam apa. Tahu tanam apa? Khaira Nabiha, tahu tak dia tanam apa tu? Daun. Pokok apa kat belakang? Tanam daun. Allahuakbar. Pokok Khaira, pokok apa tu? pisang. Pokok pisang lah Pisang. awak ni. Pokok pisang. Kalau pokok pisang tak kenal Iris. Tak kenal pokok pisang ni? Pokok pisang ni? Okey, ni je tanam apa? Mesti ramai yang bagi saya perkataan. Saya nak tengok sikit siapa yang tahu. Apa tu? Betul, Waidah pisang. Okey, saya nak ayat sekarang. Cuba tak bagi satu Bagi apa? nama. Saya tak boleh fikir nama. Allah, punyalah banyak nama tu. Akram ada, Hanifah ada, Nasir ada. Ramai tu boleh guna. Sebab dia lelaki, kena bagi nama Nama lelaki orang. lah. Saya nak nama orang lain. Iz ada. Boleh Iz lah. Bagi je lah nama. Tak nak bagi nama, tu kata panggilan. Maklum. Boleh guna. Arisha. Arisha itu bukan bunga. Tadi saya dah bagi tahu dah. Okey, ini adalah, takut silap Ini adalah pokok pisang. Okay. Pokok pisang kita tanam yang besar ke yang kecil? Mesti kita kena tanam yang kecil. Jadi yang kecil ni kita panggil dia sebagai apa? Kalau ini pokok pisang, ini kita panggil apa? Siapa tahu? Awak kena tahu nak tanam pokok pisang. Apa dia Iris? Daun pisang ke? Tanam daun pisang tak hidup lah. Tak hidup pokok awak. Siapa tahu? Masa dia tanam apa? Pak Cik Bawang dengan nak merepek Nasif. Ada pula nak panggil Pak Cik Bawang. Okey, ini anak pokok ya. Anak pokok pisang. Okey. Saya menanti jawapan Arisha. Okey, Arisha betul kan Itu bukan bunga Anak pokok pisang. Pak Cik Kim Siong. Cik, anak pokok boleh guna tunas. Anak pokok kita tak panggil tunas. Tunas khas untuk daun-daun yang tumbuh. Okey? Pak Cik Sinjo menanam pokok pisang di kebunnya untuk dijual di pasar raya. Asyik kena jual aja. Awak ni banyak betul nak jual kat pasar raya. Selain daripada tu, kenapa kita tanam pokok? Pokok pisang. Betul jawapan awak tu betul je Huwaida, tak salah sebenarnya. Okey, tapi asyik nak kena jual aja. Dia cuba lain. Okey, cubaan Arisha yang kedua. Macam mana kita nak cakap? Sure. Okey, Arisha boleh saya terima ya.
Kenapa? Macam mana nak cakap macam kita tanam pokok pisang sebagai nak bagi macam dia punya pokok pisang jadi banyak. Untuk membanyakkan pokok pisang. Betul ke? Okey. Dia nak banyak, dia macam nak bagi banyak pokok pisang. Makcik Mau sangat memperbanyakkan pokok pisang. tulis dulu, saya tengok, saya baca. Untuk membuat pisang goreng. Kenapa kamu suka guna untuk membuat, untuk menjual? Kalau untuk, kita tak boleh guna kita kena guna di. Untuk dijual. Okey, untuk dijual sebagai pisang goreng. Contohlah. Okey, betul kan? Batrisha kurang tepat. Cuba lagi, Khaira Nabiha. Ayah menanam anak pokok pisang untuk di kebunnya. Kurang tepat Khaira. Menanam pisang untuk di kebunnya. Saya tak faham ayat awak. Okey. Betul ke saya? Kejap saya tengah baca. Nasif ke? Pak Long menanam pokok pisang di halaman rumah untuk mendapat lebih banyak oksigen. Ayo. Ya ke awak tanam pokok pisang untuk banyak oksigen? Kalau tanam pokok lain? Tak. Saya punya betul tak teacher? Bukanlah tak logik Nasif. Takkanlah awak tanam pokok pisang sebab nak banyak oksigen. Tanamlah pokok lain pun boleh. Pokok bunga kecil pun okey. Okey, so betul kan Nasif? Huwaida menanam anak pokok pisang di kebunnya untuk dimakan bersama keluarganya. Okey, betul Huwaida. Khaira, yang semula ayah menanam anak pokok pisang di kebunnya untuk dimakan. Baru betul. Okey, sorry. Saya baru baca yang bawah. Iris, Pak Long menanam anak pokok pisang itu kerana Pak Long mahu memperbanyakkan pokok pisang di kebunnya. Okey, yang ini saya kena betulkan perkataan memperbanyakkan. Okey, imbuhan kita tak ada memperkan. Kalau nak guna banyak, membanyakkan ataupun perbanyakkan. Pilih salah satu. Kita tak ada perkataan memperbanyakkan. Boleh Iris? Jadi dekat sini betulkan membanyakkan saja. Boleh? Boleh Iris? Okey. Hana Khaira untuk diberi kepada saudaranya. Pakcik menanam, pakcik apa Hana? Menanam pokok pisang di kebun untuk bagi kepada saudaranya, untuk diberi kepada saudaranya. Okey. Cubaan yang baik tapi betulkan sikit je kat situ. Pakcik menanam pokok pisang untuk dimakan bersama keluarga. Waidah ni dah betul dah. Okey. Orang yang sama je, Pak Long menanam pokok pisang. Okey betul, Nasi betul, Khaira Nabiha pun dah betul dah. Akram, Pakcik Wilson. Amboi, orang putihnya awak. Main lagi, duduk Australia ke pakcik ni? Pokok pisang ada ke? Dekat luar negara? Saya nak tanya. Awak bagi Wilson ni? Cina lah je. Wilson Cina lah. Ya ke? Okeylah. Ada. Nasib baik terangkan Cina. Kalau tak, saya ingat orang putih tadi. Okeylah, saya terima sebab Akram kata Cina. Okey, Pakcik Wilson menanam anak pokok pisang supaya mendapat pisang dengan banyak lalu diberi kepada orang yang susah seperti orang miskin. Sangat bagus. Cubaan yang bagus Akram. Okey. Iris menanam anak pokok pisang kerana Pak Long mahu membanyakkan pokok pisang. Okey, betul dah Iris. Pak Daud menanam anak pokok pisang untuk diberi kepada kawannya. Ya ke? Awak tanam pokok pisang nak bagi pada kawannya? Awak tanam pokok pisang untuk bagi anak pokok tu pada kawan dia ke? So nak bagi buah pisang? Soalan tu. Okey. Ramai yang buat ayat macam tu Hana okeylah, okey. Okey, ramai sangat yang kata tanam pokok pisang untuk diberi kepada kawannya. Maksudnya awak tanam pokok tu, nanti pokok tu awak nak bagi dekat kawan awak. Itu ke? Itu kalau maksud ayat awak. Okey. Sepatutnya ayat yang betul awak tulis dekat situ. Pak Abu menanam pokok pisang di kebun untuk menanam pokok pisang di kebun untuk diberi kepada saudaranya akan datang. Macam mana nak betulkan? Siapa boleh betulkan? Kita nak masukkan buah pisang dekat situ. Akram menanam pokok pisang untuk bagi kawan baik. Jangan nak mengarutlah Nasif. Nasif nak kena ni. Okey. Kenapa Iris?
Baik. Saja je. Okey, menanam Jadi hati-hati. Okey, awak tanam pokok pisang untuk apa? Untuk dijual. Sama ada sesuai lah, dijual, diberi kepada kawan yang bolehlah saya terima. Okey. Okey, tapi kita bukan bagi pokok tu, kita bagi buahnya ya. Okey, supaya buahnya dapat diberi kepada kawan. Okey, macam tu Okay, tapi kalau saya punya yang tadi tu betul ke? Yang saya punya baru bagi tadi tu betul ke? Nasib ke tu? Ni, saya baca. Nasib. Saya baca, boleh? Yang lain dengar, betul tak? Akram menanam pokok pisang untuk bagi kawan baiknya yang bernama monyet. Betul? Dahlah dia adalah monyet. Jadi monyet itu adalah haiwan, macam mana boleh jadi kawan baik pula? Kawan baik kita tahu dia adalah manusia dekat situ. Jadi keseluruhan ayat ni salah lah sebenarnya Nasib. Mungkin kadang-kadang kita rasa betul kot, kan? Tapi tak. Sebab kawan tu adalah manusia, monyet tu dah jadi haiwan. Terus tak betul lah ayat awak Nasib. Boleh? Boleh? Hana Khaira, Pak Abu menanam pokok pisang di bumi daripada saya ni. Okey, Hana betul. Okey. Tahu, saya tahu awak main-main. Okey, jadi itu menanam. Okey. Cuba yang ini, siapa nak cuba soalan ini? Lelaki itu sedang apa kelapa untuk dijual? Dia buat apa ni? Memulas, memarut, menekan atau meramas. Ada siapa nak cuba? Bagi tanda raise hand. Saya memarut. Siapa tu? Nasib. Nasib jawapannya? A, B, C. B. B. Kita dengar. Betul ke tidak? Okey, B. Aduh. Ini penambahan kosakata ataupun pembendaharaan kata ataupun perkataan baru. Okey, kalau perbuatan dia gunakan mesin parut ni kita panggil sebagai memarut. Memulas tu macam mana? Nasib memulas macam mana Nasib? Siapa tahu memulas? Memulas telinga. Saya tahu. Nasib, cuba buka kamera. Pulas sikit telinga awak macam mana? Apa je pulas telinga. Aduh sakit lah. Tengok sikit. Takut tak faham pula memulas macam mana. Okay. Saya faham. Faham. Okey, memulas pusing telinga awak tu Itu memulas Tak ada kaitan dengan memulas pun kat situ. Okey, menekan kelapa. Nak buat apa pula tekan kelapa? Meramas pun bukan. Okey, jadi dekat situ adalah memarut. Ini kita panggil mesin parut kelapa. Boleh faham? Okey, yang kedua. Pemain bola sepak itu keluar padang kerana kakinya mengalami kecederaan. Orang-orang main bola ni tahulah tu. Selain pada Nasib. Saya pilih lah, boleh. Batrisha. Jawapannya? Ya, Batrisha tak dengar. Jawapannya? Tak dengar lah suara Batrisha. Ada siapa-siapa dengar suara Batrisha? Ada? Is dengar tak suara? Saya dengar tapi slow. Tak dengar. Tak jelas. Tu? Apa Batrisha? Sekarang saya dengar. Apa jawapannya? Saya tak dengar lah. Keluar pula. Huwaida, jawapan apa Huwaida? Diusung. Apa dia Batrisha? Tak dengar. Diusung. Oh, diusung. Okey, pemain bola sepak itu diusung keluar padang kerana kakinya mengalami kecederaan. Diusung. C, betul ke tidak? Okey, betul. Itu adalah diusung. Alat yang digunakan untuk bawa orang ni adalah pengusung. Jadi, aktiviti dekat atas ni sama ada dia orang ini mengusung, orang ini diusung.
Mengusung orang yang tolong angkat, diusung orang yang telah sakit dan diletak atas pengusung. Okey, itu usung. Okey, usung, angkat dan bawakan. Okey, julang tu apa? Siapa tahu julang? Ada bunyi tak ke tak ada? Saira cakap apa ni saya tak faham. Okey, jadi ini adalah diusung, dijulang kita angkat maksudnya, junjung pun kita angkat. Okey, diarak kita bawa beramai-ramai. Okey, itu arak. Ini tak ramai pun, setakat 2 orang je. Kalau berarak, ramai orang pegang kat sini. Okey. Itu nombor 2. Okey, seterusnya. Siapa tahu? Siapa nak cuba? Tukang kayu itu sedang apa papan di bengkelnya. Dia gunakan alat ini. Apa? Menebang. Kot. Apa dia? D. Menebang kot. Menebang. Menebang papan. Okey, ada jawapan lain? Menebang. Saya tak tahu. Tak apa. Ada jawapan lain? Iris kata Rasa menebang. B kot. Menebang. Cek dengan saya. Saya nak tengok majoriti pilih apa. Sebab ada satu je lagi soalan. Tak banyak dah pun. Cek dengan saya. Jawapan anda masing-masing. Okey. Iris, Huada. Setakat ni. Okey. Je. Ya. Boleh. Saya A. Awak A. Okey. Baik. Okey. Saya A. Saya ikut majoriti dekat sini ramai yang menjawab B. Betul tak B? Kalau anda kata dia pergi slide lain tu maksudnya salah lah tu B tak betul. Mengerat kurang tepat. Dia bukan mengerat papan. Ni apa benda ni? Okey, tadi Nasif kata A. Okey. Ikhlas, ini kosakata baru. Ini kita panggil sebagai ketam. Bukan ketam makan tu tau. Ketam kayu. Okey, fungsinya adalah untuk melembutkan kayu. Kayu kan tajam-tajam kan, papan kan. Jadi kita nak jadikan dia licin, tak kena selumbar dekat tangan kita, kita kena guna pengetam. Jadi perbuatan dia menggunakan ketam ni, pengetam tu kita panggil sebagai mengetam. Boleh faham? Okey tak? Okey, jadi biasanya gambar dia akan bagi macam ni lah. Ini kita panggil pengetam Jadi jangan pelik pula. Yang kata mengetam tu maksudnya pergi makan ketam ke apa ke. Tak. Okey. Baik, saya rasa setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Okey. Semoga berjumpa hari esok. Hari esok dah start kelas kan? Start sekolah kan? Selamat kembali ke sekolah. Awak tak datang sekolah? Jadual macam biasa. Okey, saya nak bagi tahu jadual macam biasa, datang macam biasa, balik pun macam Jadual macam biasa tapi ni kan SOP. SOP sahaja yang Boleh berbeza. macam mana teacher? Macam mana? Aduh. Apa dia? Boleh macam Teacher. So tak payah salam teacher lah. Macam ni je. Salam Lelaki atau ustaz lah. perempuan semua macam ni. Yang lelaki confirm lah, tak payah salam kan? Okey? Okey, tak apa. Esok kita akan terangkan SOP untuk hari esok. Lelaki dengan lelaki. Okey, baik. Saya rasa setakat ini saja kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-an wa lazina linsana rabus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw biha wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, bye.